Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan terhindar daripada bala bencana, khususnya penyakit COVID yang makin meruncing sekarang ni. Jadi sekarang ni insya-Allah kita akan masuk kepada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ialah salah satu daripada bulan-bulan yang termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum, bulan haram, iaitu bulan yang orang Arab muliakan, sehingga tidak dibenarkan untuk berlaku sebarang peperangan di dalam bulan-bulan haram, termasuk juga bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini ialah bulan yang aman, bulan yang tenang, bulan yang tidak boleh ada perselisihan faham, tidak boleh ada pertelingkahan, peperangan dan sebagainya. Jadi sekarang ni ialah bulan yang mana kita cuba untuk menjadikan diri kita lebih baik. Oleh sebab itulah dipilih bulan Muharram ini sebagai tarikh permulaan hijrah. Hijrah sebenarnya berlaku pada bulan Rabiul Awal, tetapi dipilih oleh Sayyidina Umar pada bulan Muharram ialah bulan peralihan kepada sesuatu yang lebih baik yang berlaku di dalam bulan haram. Jadi oleh sebab itu dipilih sebagai bulan Muharram kerana kita ingin berubah. Hijrah itu ialah proses perubahan. Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'di, tidak ada hijrah selepas aku illa jihadun wa niyah, melainkan jihad dan juga niat yang baik. Jadi yang ada ialah jihad, mujahadah, supaya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menukar diri kita kepada yang lebih baik, dan juga niat kepada sesuatu yang lebih baik. Dan bila kita bercerita tentang hijrah ini, maka tidak sah ataupun tidak sempurna kalau kita tidak mengaitkan dengan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ala ma hajara ilaihi. Jadi hijrah itu ialah dalam hadis itu membawa maksud ialah sesuatu amalan itu bergantung kepada niat. Jadi niat itulah yang membawa dia. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu di atas apa yang diniatkan. Niat itu ialah apa yang ada dalam hati, keinginan yang ada di dalam hati, kesungguhan yang ada di dalam hati. Jadi niat itu ialah menunjukkan apa yang kita akan nak buat. Jadi kalau kita malas, itu menunjukkan kita tak nak buat, kita tak ada niat untuk buat. Tapi kalau seseorang itu nak buat, maka dia sebenarnya sudah ada niat, ada keinginan. Oleh sebab itu niat itu mesti muqtarinan bil fi'al. Jadi siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah untuk urusan dunia ataupun perempuan yang ingin dia kehendaki bila pindah ke Madinah, maka dia akan dapat dunia tu dan dia akan dapat juga perempuan yang dia kehendaki tu, tapi dia tidak akan dapat Allah dan Rasul. Jadi kehidupan kita sekarang ini ialah kehidupan yang mana kita sebenarnya atas apa yang kita niatkan. Jadi sesuatu yang baik itu ialah apabila kita dapat buat sesuatu untuk akhirat kita, maka itu adalah yang terbaik. Jadi oleh sebab itu hari ini kita mesti mempunyai niat dan jihad, iaitu mujahadah, menjadi lebih baik. Itulah dia proses namanya hijrah, perubahan daripada sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik. Dan bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini, iaitu manhaj Rabbani, melahirkan umat yang berkualiti. Manhaj Rabbani, melahirkan umat yang berkualiti. Jadi kita hari ini untuk menjadi lebih baik, kita mestilah
Mestilah diri kita ini kita ikuti untuk menjadi seorang yang Rabbani. Apakah Rabbani? Ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, wa kunu rabbaniyin, dan jadilah orang-orang Rabbani. Apa dia orang Rabbani? Rabbaniyah itu ialah mengakui apa sahaja yang datang daripada Allah. Buat sahaja apa yang Allah suruh kita buat, dan mengakui apa sahaja yang Allah datangkan. Macam mana Allah datang? Melalui Al-Quran. Jadi kita mengakui bahawa apa yang disuruh oleh Al-Quran itu dan kita ikuti, maka itu adalah Rabbani. Kenapa Quran? Kerana Quran itu datang dari kehendak Allah, datang daripada perintah-perintah Allah, kehendak-kehendak Allah. Jadi kita ini hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu dipanggil Rabbani. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang terbaik. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dengan 3 perkara. Yang pertama ialah akidah yang sahihah yang ada dalam Quran. Yang kedua ialah ibadat yang betul, dan yang ketiganya ialah akhlak yang baik. Jadi oleh sebab tu seseorang manusia yang menjaga akalnya dan menjaga tubuh badannya dan juga jaga hatinya, dia akan mendapat kehidupan yang berkualiti. Akal yang sehat, dia tidak akan rosakkan akal dia dengan dengan internet. Dia tidak akan rosakkan dengan membaca perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dia tidak merosakkan akal dia dengan dadah, tidak merosakkan akal dia dengan alkohol. Jadi otak dia sehat, dia boleh rasional berfikir. Siapa yang otaknya rasional, maka kehidupannya akan berkualiti. Begitu juga dengan tubuh badan. Tubuh badan yang baik itu taat kepada Allah, sujud kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, tidak tampar orang, tidak membuat zalim pada orang, tidak sepak orang dan sebagainya, maka dia akan melahirkan kehidupan yang berkualiti. Orang suka dia dan dia suka pada orang lain, kehidupan akan jadi berkualiti. Dia tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Jadi kehidupan akan jadi berkualiti. Jadi begitu juga dengan akhlak. Bercakap baik, bercakap lembut, menghormati, sentiasa senyum dan sebagainya, menyebabkan orang lain suka. Kesemuanya akan membentuk kehidupan yang berkualiti. Jadi kita sekarang ni kena tengok diri kita. Jadi kita mesti bermanhaj Rabbani. Kalau kita seorang guru, maka jadi seorang guru yang bermanhaj Rabbani, iaitu kita perlu jaga diri kita, jaga berakhlak baik dengan anak murid, menjaga, menunaikan amanah-amanah yang telah diberi dan sebagainya, melaksanakan pendidikan seperti mana yang dikehendaki. Allah sentiasa melihat kita. Jadi oleh sebab itu menyebabkan sistem pendidikan akan menjadi lebih berkualiti. Begitu juga dengan seandainya kalau kita seorang anak murid. Kalau kita seorang pelajar, kita bermanhaj Rabbani. Kita jaga waktu solat kita, kita belajar pada waktunya, bangun solat subuh, kemudian telaah menghafal. Jadi buat kerja rumah seperti mana disuruh oleh cikgu, itu semua adalah bersifat Rabbani. Menjaga menunaikan tanggungjawab yang ibu bapa beri, belajar bersungguh-sungguh, jaga akhlak, cakap hormat baik dengan guru, itu menunjukkan bahawa kita sudah bermanhaj Rabbani. Maka kita akan ada kehidupan yang berkualiti. Kita akan ada kehidupan. Kalau seandainya pelajaran kita tidak bagus pun, tetapi keinginan kita, kesungguhan kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, guru akan melihat dan menghargai pelajar yang bersungguh-sungguh walaupun tak pandai. Maka guru tersebut juga akan memberi yang terbaik kepada pelajar, nak melihat dia berjaya. Jadi kehidupan semua akan bertambah berkualiti. Guru yang bermanhaj Rabbani, pelajar yang bermanhaj Rabbani, semua akan menjadi kehidupan berkualiti. Ibu bapa PIBG, ibu bapa melaksanakan tanggungjawab, jumpa guru, tanya pasal urusan anaknya kerana itu adalah amanah yang Allah beri pada dia, bercakap baik dengan guru, membantu guru. Itu semua akan melahirkan kualiti-kualiti yang hebat kepada nilai sekolah.
Begitu juga dengan seorang tukang kebun. Apabila ditanggungjawab, dia jaga kebersihan, menyebabkan motivasi, fasiliti, prasarana dalam keadaan baik, pelajar dalam keadaan kondusif untuk belajar, semua akan menjadi kualiti. Kerana apa? Kerana bermulanya kita mengubah diri kita daripada kehidupan yang biasa kepada orang yang bermanhaj rabbani. Orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa melaksanakan kehendak-kehendak Allah yang ada dalam Quran dengan menjaga akalnya, menjaga tubuh badannya dan juga menjaga akhlaknya. Jadi oleh sebab itu, moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan darjat kita semua dengan program ataupun dengan proses hijrah kita. Maka kita hari ini kena ada niat untuk berubah untuk menjadi seorang yang bermanhaj rabbani. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat institusi pendidikan kita, mengangkat kredibiliti kita, mengangkat kedudukan dan makam kita semuanya sekali, insya-Allah. Dan kita juga berharap agar penyakit COVID ini diangkat oleh Allah, wabak ini diangkat, menyebabkan kita dapat kembali kepada situasi asal kita dan kita dapat datang ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang berkualiti, insya-Allah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih.